Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang saya hormati Timbalan Komandan Major Nozila, yang saya hormati Ketua Jurulatih Tengah Ruslan, seterusnya para pegawai Palapis Universiti Utara Malaysia dan para pegawai Universiti Utara Malaysia, dan tidak dilupai dengan semua para kadet pelatih-pelatih Palapis yang saya hormati. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah izin dan kurnianya saya dapat hadir bersama-sama pada pagi ini untuk majlis perasmian Wisma Lieutenant Adnan Saidi yang merupakan satu lagi mercu tanda baru bagi Palapis UUM. Kita tahu bahawa bangunan Palapis ini dibina pada waktu yang lebih kurang sama dengan pembinaan kampus Sintuk ini, kira-kira pada tahun 89-90 begitu. Dan pada waktu itu bilangan anggota Palapis dan keperluan-keperluan kita masih lagi agak kecil berbanding dengan keadaan pada masa kini. Jumlah anggota Palapis juga sudah meningkat lebih daripada 300 orang, dengan kita mempunyai pengisian penuh kepada ketiga-tiga cabang angkatan tentera, iaitu tentera darat, udara dan juga laut. Dengan sebab itu, keperluan kepada tempat untuk menjalankan aktiviti, termasuk juga tempat untuk makan dan minum, menjadi satu perkara yang tidak perlu kita sediakan. Selain daripada itu, tempat yang ada ini yang telah lama perlu untuk kita berikan facelift ataupun naik taraf supaya kemudahan kita, prasarana kita sentiasa berada dalam keadaan yang cukup baik dan sempurna, bukan dengan tujuan untuk menunjuk kepada pihak lain atau bermegah-megah dengan kemudahan yang kita ada, tetapi kita mahu supaya kemudahan yang kita sediakan ataupun yang kita wujudkan di universiti kita ini adalah merupakan kemudahan yang berfungsi, iaitu prasarana yang berfungsi yang boleh membantu kita menjalankan tugas, fungsi dan tanggungjawab kita dengan lebih baik dan berkesan. Kalau kita mempunyai prasarana yang kualitinya rendah ataupun yang tak boleh membantu kita menjalankan fungsi kita dengan baik, ataupun fungsi-fungsi kita itu akan mengalami masalah ataupun akan terjejas dengan teruknya kerana prasarana yang tidak begitu baik yang kita miliki ataupun yang kita sediakan, maka ini sudah pasti akan menjejaskan kualiti latihan dan akhirnya kualiti produk kita sendiri. Sebab itu kita tidak bertolak ansur dalam hal ini. Mana yang perlu diberikan peningkatan, mana yang perlu ditambah baik, kita akan lakukan dan ambil tindakan. Walaupun kita sering menghadapi masalah kekangan dari segi pembiayaan ataupun belanja. Setiap peningkatan prasarana dan sebagainya memerlukan peruntukan. Dan peruntukan itu bukanlah mudah untuk diperolehi. Kadang-kadang peruntukan itu terpaksa kita cari dan kita minta daripada pelbagai sumber yang kita ada. Dan kita akan terus berusaha, walaupun kadang-kadang peruntukan yang diperlukan itu banyak, kita tak dapat sediakan semuanya, tapi kita sediakan dahululah mana yang kita mampu. Misalnya pada tahun lepas kita menjadi tuan rumah kepada Istiadat Pentauliahan Palapis, dan bangunan ini sebetulnya telah pun masuk dalam perancangan kita untuk kita naik taraf pada ketika itu. Tapi oleh kerana pada waktu itu kita juga perlu naik taraf banyak perkara, banyak prasarana yang lain seperti padang kawat, ya, seperti platform, ya, di padang kawat kita, astaka kita itu, ya, dan juga pelbagai kemudahan lain termasuk bilik air dan sebagainya, maka kita menghadapi kekangan dari segi bajet. Maka dengan sebab itu kita tangguhkan dahulu tempat makan kita ini, dewan makan kita ini, yang asalnya pun bukanlah sebuah dewan makan, asalnya hanyalah sebuah garaj kereta, ya, iaitu tempat untuk membaiki kenderaan yang digunakan oleh core mekanik dan juga digunakan oleh Palapis juga, ya, untuk maintain kenderaan, ya, untuk penyelenggaraan kenderaan.
Tetapi oleh kerana kita ada keperluan yang mendesak, tempat makan yang lebih baik diperlukan, maka kita telah menaik taraf garaj ini kepada satu dewan ataupun satu tempat makan yang lebih selesa yang boleh mengisi 217 orang. Mungkin tak semuanya, sebahagiannya mungkin terpaksa duduk di luar. 217 orang, tapi itu lebih baiklah daripada apa yang kita miliki sebelum ini. Dan kos yang terpaksa kita sediakan hampir 300,000. 298,030 ringgit. Itu kos benar dia. Tapi lebih kurang 300,000 lah, ya, bukan kecil. Ini naik taraf saja. 300,000 ni boleh buat sebuah rumah banglo, ya. Tapi kita berikan untuk naik taraf kemudahan Dewan Makan yang kita namakan sebagai Wisma Lieutenant Adnan. Ini khusus untuk membolehkan para pelatih kita mendapat keselesaan, dan apa juga latihan yang kita adakan di sini, mereka yang hadir juga akan dapat keselesaan kerana saudari adalah bakal pegawai. Saudari adalah bakal pegawai, iaitu lieutenant ataupun lieutenant muda adalah bakal pegawai. Dengan sebab itu kita mesti membiasakan saudari dengan treatment sebagai seorang pegawai tentera nanti. Tidak kiralah sama ada saudari menyertai tentera selepas ini ataupun tidak menyertai tentera, tetapi itulah treatmentnya. Saya ingin menyeru supaya saudari tidak hanya menamatkan ataupun mengakhiri penglibatan dalam bidang ketenteraan hanya setakat di universiti, hanya untuk mendapatkan 6 kredit co-curriculum dan habis setakat itu. Apabila keluar, masing-masing merasakan masa untuk mereka enjoy dan melakukan perkara yang lain, dan selamat tinggallah untuk bidang ketenteraan. Ya. Saya harap itu tidak berlaku, kerana kalau ia berlaku, ia merupakan satu kerugian yang amat besar kepada negara. Kerana saudari telah pun menerima 3 tahun lebih latihan dengan pembiayaan yang cukup besar. Kita akan kira dan beritahu saudari berapakah kos yang telah kita belanjakan selama 3 tahun untuk melahirkan seorang bakal pegawai. Kita akan kira semuanya sekali dan saya akan maklumkan nanti satu hari nanti berapakah kos untuk melatih seorang bakal pegawai, ya, tentera, yang mana saudari telah mendapat manfaatnya. Orang lain yang tak masuk tentera mungkin tak dapat pembiayaan, termasuk uniform, ya, pakaian, kasut, ya, dan juga kos latihan, kos gaji, ya, dan sebagainya, termasuk allowance yang diberikan. Jadi saudari telah mendapat banyak kemudahan, banyak keistimewaan, kerana kita melihat bahawa menyediakan satu barisan pelapis, ya, menyediakan satu barisan pelapis untuk menguatkan pasukan bersenjata kita adalah satu perkara yang sangat penting bagi negara. Kerana kita tidak tahu mengenai ancaman yang boleh datang kepada kita di ketika kita sedang menikmati keamanan, kemajuan ekonomi yang pesat, ya, kestabilan, ya, dan juga kesejahteraan hidup. Tapi tiba-tiba ancaman boleh datang. Seperti mana yang berlaku baru-baru ini di Datu, ya, di Sabah. Tak ada siapa pun yang terfikir bahawa kita akan dapat menerima serangan daripada luar, ya, yang masuk secara mendadak dengan senjata berat mereka juga. Mereka mempunyai beberapa senjata berat dan mereka juga terlatih sebagai tentera-tentera gerila yang mahir tangkas dalam perang gerila di dalam hutan, ya. Selama 40 tahun mereka berperang dengan tentera Filipina secara gerila, dan mereka ini sangat-sangat terlatih bukan sahaja dari segi taktiknya tapi juga dari segi strategi perang gerila, ya, bagaimana untuk menggunakan taktik hit and run dan kemudiannya berpecah kepada kumpulan-kumpulan kecil dan akhirnya sukar untuk dikesan dan kemudiannya melakukan penyamaran dan akhirnya susah untuk kita mengambil tindakan. Kalau kita menggunakan pendekatan konvensional, maka ramai orang awam yang akan terbunuh, kerana gerila ini mereka ibarat ikan dan air, ya. Masyarakat itu ibarat air, gerila itu ibarat ikan. Mereka masuk ke dalam masyarakat dan kita tak dapat mengesan mereka lagi selepas itu. Sebab itu kita juga mesti tahu bagaimana taktik perang gerila. Ya, bukan saja kita bersedia untuk taktik perang konvensional, tapi taktik perang gerila. Dan ancaman ini sudah pun ada di hadapan kita. Sudah pun ada. Perbatasan timur Sabah hari ini sudah merupakan sebuah zon keselamatan. Ya, dan kita tahu baru-baru ini pasukan tentera dan juga pasukan polis telah berganding bahu untuk menamatkan
pencerobohan tersebut, dan kita tidak menduga ataupun menjangkakan mereka akan pergi dan pulang begitu sahaja dan tidak akan mewujudkan ancaman yang baru. Kerana jarak mereka dengan kita sangat dekat, dan kelompok ini adalah kelompok yang mempunyai kepentingan dan sedia untuk digunakan oleh orang lain, kerana orang lain sanggup membiayai mereka, dan mereka juga dibelenggu dengan kemiskinan. Dengan sebab itu kita tahu bahawa kelompok ini boleh menimbulkan ancaman. Sabah walaupun mungkin jauh daripada kita di sini, tapi Sabah masih merupakan satu wilayah kita yang berdaulat yang mesti kita pertahankan. Tapi jangan ingat Sabah itu jauh, tidak bermakna kita di Semenanjung ini tidak ada masalah. Sempadan kita di sebelah utara ini pun juga dekat dengan sempadan di Thailand, dan yang mana di sana juga ada kumpulan pemisah yang juga memberontak menggunakan pendekatan gerila. Ya, dan di sana juga masih ada perkampungan komunis yang dulu berjuang bersama-sama kita di daerah ini, di Sintok. Bumi Sintok ini pernah menjadi tempat medan pertempuran dan kubu mereka, ya, masa di zaman darurat sampailah tahun 89, apabila perjanjian Hanyai ditandatangani, barulah kawasan ini diisiakan kawasan putih, barulah kita boleh bangunkan kampus Sintok ini. Jadi jangan lupa bahawa kampus Sintok ini dibangunkan di atas tapak sebuah medan perang, ya, medan perang gerila selama berpuluh tahun. Kita menumpaskan pengganas komunis, dan mereka masih ada di seberang sana. Dan dalam masa yang sama juga kita mesti ingat bahawa kalau kita nak menghadapi ancaman, biasanya ancaman yang akan datang daripada jiran kita yang terdekat. Sebab orang datang dari jauh-jauh susah dia datang buat ancaman. Tetapi mereka yang duduk dekat dengan kita lebih mudah untuk mewujudkan ancaman, dan ancaman ini boleh berlaku seperti mana yang berlaku di Filipina, di Lat Datu, yang mana kita sangat dekat, hanya kira-kira 1 jam dengan bot laju boleh sampai, sangat dekat. Ya. Dengan sebab itu kita mesti membiasakan rakyat kita dengan persediaan. Dan kalau berlaku ancaman, kerana orang mungkin iri hati melihat pembangunan kita, kestabilan kita dan sebagainya, maka dengan sebab itu kita mesti sentiasa peka dan bersedia dengan keadaan-keadaan yang sebegini yang boleh berlaku pada bila-bila masa. Hari ini juga kita tahu ancaman boleh datang daripada dalam bandar. Ya, cuba lihat Boston punya Big Walk ataupun Marathon yang sedang disiasat di Amerika Syarikat. Letupan bom berlaku di garisan penamat Marathon Boston, ya, di Massachusetts, ya, tempat di mana terletaknya MIT, ya, dan University Harvard, ya, di situ. Dan kita lihat bagaimana pihak pengganas ini, ya, ataupun sesiapa jugalah, ya, boleh menimbulkan ancaman keselamatan dengan sebegitu mudah, dan akhirnya dia boleh beri kesan, ya, kepada semua orang. Bayangkan bom diletupkan di tengah majlis keramaian, di majlis sokan yang tak sepatutnya menjadi ancaman, kerana sokan tidak pernah mengancam sesiapa, malah sokan boleh menyatukan orang. Ya, sukan Olimpik dibuat untuk membawa manusia daripada berbagai latar belakang untuk bersatu dan mengenepikan perbezaan dan bersatu demi untuk sokan, demi untuk kesejahteraan masyarakat sejagat. Tapi ada orang yang tak faham ini, meletupkan bom, bukan satu tapi 2 buah bom di majlis sokan. Sebab itu ancaman daripada gerila bandar juga boleh berlaku. Ya, apa yang dikenali hari ini sebagai puak pengganas, ya, puak teroris. Ya, dengan sebab itu kita tak boleh pandang mudah. Sebab itu rakyat kita mesti sentiasa dilatih menyediakan minda mereka mengenai ancaman keselamatan ini. Dan kita yang telah pun belajar dalam bidang ketenteraan ini sepatutnya tahu bahawa ada kaedah-kaedah, ada cara-cara yang boleh kita gunakan. Dan kalau khidmat kita diperlukan pada bila-bila masa, maka kita boleh tampil ke hadapan. Sebab itu saya menyeru kepada saudari, jangan akhiri penglibatan saudari sebagai seorang pegawai sukarela hanya setakat di UUM ini. Bila keluar semuanya tak mau lagi terlibat, ya, tak mau lagi terlibat, dan kemudiannya tidak mau peduli lagi dan mau melarikan diri kerana merasakan bahawa bidang ketenteraan ini menyusahkan hidup kita dan meragut kita punya kebebasan dan perkara-perkara lain yang kita nak buat. Memang ada pengorbanannya, ya, memang ada pengorbanannya dari segi masa, latihan dan sebagainya. Tapi untuk mendapat yang terbaik tak ada jalan mudah. Ya, saudara-saudari bukan sahaja perlu memanfaatkan kemudahan yang ada, tapi latihan ini juga seharusnya memberikan inspirasi kepada saudari dari segi kepimpinan dan juga dari segi semangat patriotisme. Hari ini kita lihat
sebahagian generasi muda kita yang oleh kerana terlalu banyak diberikan kepada mereka, mereka lupa bahawa mereka in return terhutang dan perlu juga memberi kepada negara. Perlu juga memberi kepada negara, menyumbang dalam bentuk-bentuk yang tertentu. Tapi hari ini kita lihat sebahagian generasi kita, apabila mereka dapat segala kemudahan, segala keistimewaan, segala keamanan, kesejahteraan ketika orang lain sedang bergelut dengan peperangan, tak ada tempat tinggal, tak boleh pergi sekolah, tak boleh nak berumah tangga, tak boleh nak mencari masa depan, sebab bom meletup setiap hari di kiri, di kanan, di hadapan rumah mereka dan sebagainya, seolah-olah masa depan sudah tidak ada. Kita di sini yang dapat segala-galanya. Kadang-kadang kita lupa untuk mensyukuri nikmat kita itu. Kadang-kadang kita melakukan perkara-perkara yang mana boleh menggugat dan mengancam keselamatan kita. Ini banyak berlaku pada sebahagian generasi muda hari ini yang tidak melihat bahawa kalau mereka rosakkan apa yang ada pada hari ini, maka mereka sebetulnya merosakkan apa yang akan mereka nikmati pada masa akan datang. Nak membangunkan sebuah negara bukan mengambil masa yang singkat, kadang-kadang perlu puluhan ratusan tahun. Tapi nak memusnahkan sebuah negara itu tak perlukan masa yang panjang. Hanya dalam masa beberapa hari, beberapa minggu, sebuah negara boleh runtuh kalau rakyatnya berperang sama sendiri dan kemudiannya meruntuhkan apa juga sistem yang baik yang telah kita ada. Sebab itu saya mengharapkan saudari sentiasa kental dengan semangat patriotism dan jangan mudah terpedaya dengan pihak-pihak tertentu yang cuba memperkecilkan pengorbanan anggota tentera, anggota bersenjata, mengatakan anggota kita yang terlibat dengan pertempuran di Lahad Datu sebagai sandiwara, sebagai satu konspirasi, dan kemudiannya dengan mudah mau mengiktiraf Mat Endra dan juga Chimping sebagai wira dan sebagainya. Ini ialah orang-orang yang sudah rosak karut pemikirannya. Komunis adalah musuh kita kerana komunis ini dia anti kepada banyak nilai-nilai yang kita pegang pada hari ini. Komunis anti agama, komunis bersifat perkauman, dan komunis tidak ada jalan untuk membangunkan dan menjadikan negara kita sebuah negara yang hebat. Tak ada negara komunis yang muncul hebat. Mereka dilanda kemiskinan. China semasa ber-40 tahun berada di bawah komunis selepas revolusi komunis yang berlaku pada tahun 46-47 itu, China berada dalam negara di bawah kemiskinan. Sehinggalah reform yang dibuat oleh Deng Xiaoping. Walaupun dia kata dia masih parti komunis, tetapi sebenarnya dia tidak lagi mengamalkan parti komunis. Cuma dari segi sistem politiknya saja dia terpaksa kontrol sebab nak jaga 1.2 bilion rakyatnya. Di China hari ini ideologi komunis sudah pun tidak diamalkan lagi. Mereka berpegang pada ideologi kapitalis dan membangunkan negara mereka dan mengumbankan komunisme. Sebab itu mereka boleh muncul dari segi ekonomi. Dan cuba lihat Korea Utara dan Korea Selatan, apa bezanya. Korea Utara masih kekal sistem komunis, tapi dia cuma buat peralatan perang, tapi negara dan ekonominya tak boleh dibangunkan. Tapi Korea Selatan sedang menjadi gergasi ekonomi yang kuat, yang hebat, yang sudah pun menolak, yang tidak pun menerima ideologi komunis. Kita sudah ada pengalaman betapa bobroknya, pincangnya ideologi komunis yang tak boleh kita terima, kerana dia anti banyak perkara-perkara yang kita pegang hari ini. Saudari yang saya hormati sekalian, sebab itulah kita namakan Wisma kita ini sebagai Wisma Lieutenant Adnan, kerana kita nak cari lieutenant yang paling terkenal, yang paling berjasa, yang boleh jadi inspirasi kepada kita. Sebab itu kita tak namakan Wisma General ke apa-apa. Wisma Lieutenant. Sebab ini untuk latih saudari sebagai lieutenant, bakal pegawai. Dan saya tak perlu huraikan siapa Lieutenant Adnan Saidi. Saya fikir saudara-saudari yang masuk pelapis sepatutnya tahu. Dia mempertahankan tanah air kita daripada pencerobohan tentera Jepun pada ketika itu dan berjuang dengan semangat yang begitu hebat, bermati-matian, setelah habis peluru, habis senjata tak boleh digunakan, berperang menggunakan tulang 4 kerat, berlawan sehinggalah beliau mati, dan terbunuh dalam pertempuran di Bukit Timah pada tahun 41, sebelum Singapura jatuh ke tangan Jepun. Dan kita tahu era itu adalah era yang sangat pahit bagi negara kita, era Perang Dunia. Dan dengan sebab itu saudari boleh mengambil inspirasi daripada semangat juang Lieutenant Adnan, termasuk juga wira-wira kita di Lahad Datu
Tak kiralah daripada pasukan polis ataupun daripada pasukan tentera, kerana tentera dan polis sama-sama terkorban dalam peristiwa di Lahad Datu, termasuk salah seorangnya yang merupakan bekas pelajar kita, ya, ASP Zulkifli Mamat, yang saya kenal dia, ya, kerana beliau pernah masuk kursus dan kemudiannya kerana kemiskinan beliau terpaksa berhenti dan bekerja sebagai polis. Tapi kita nasihatkan dia kontinulah belajar, dan dia terus belajar sebagai pelajar PJJ di sini, dan dia baru datang pada 12 hari bulan 10 yang lalu sebelum peristiwa Lahad Datu untuk ambil exam dan telah pun lulus. Tapi kemudiannya diarahkan bertugas di Lahad Datu dan kemudiannya terkorban dalam satu serangan hendap daripada pengganas Sulu ini, ya. Jadi itulah, ya, pengorbanan yang telah dilakukan dalam masa yang sama, tidak mengabaikan pelajaran. Inilah semangat yang kita nak. Walaupun beliau seorang anggota PGA, tapi semangatnya tetap sama, ya, semangat berjuang dia tetap sama, ya. Beliau mengorbankan nyawanya untuk mempertahankan negara. Itulah pengorbanan yang paling tinggi yang patut ada pada generasi muda hari ini. Sebab itu, saudari, saya harap latihan-latihan yang kita terima dan kemudahan-kemudahan yang kita sediakan ini tidak melekakan kita mengenai semangat patriotism, semangat cintakan negara, dan mengenai perlunya kita sentiasa bersiap sedia dan tahu menilai dan melihat ancaman. Dan jangan sesekali kita biarkan negara kita ini diserahkan kepada pihak mereka yang tidak tahu menilai pengorbanan anggota tentera dan yang mahu mengangkat musuh negara sebagai pahlawan, sebagai hero, dan menjadikan anggota tentera kita pula ini sebagai seolah-olah ancaman dan sebagai musuh. Ya, ini ialah satu pemikiran yang sangat-sangat keliru, yang sangat-sangat rosak, yang sangat-sangat buruk, yang mahu mengangkat musuh negara sebagai hero, ya, dan mendewa-dewakan perjuangan mereka. Mereka ini ada agenda lain. Mereka sebenarnya komunis pada ketika itu tidak berjuang memerdekakan negara. Komunis waktu itu berjuang melawan British untuk meletakkan negara kita ini di bawah satu lagi kuasa penjajah yang lain. Itu sebenarnya yang komunis lakukan, ya. Bukannya dia nak memerdekakan kita, dan dia nak memaksakan ideologi komunis yang korup ini, yang tidak percayakan agama, yang tidak percayakan kepada pertumbuhan ekonomi, dan mahu menjadikan semua orang itu sama-sama miskin, bukan sama-sama kaya, sebagai satu ideologi yang memaksakan kepada kita. Kita mengamalkan kebebasan, kita membenarkan kita berpegang pada pemikiran yang bebas, maka dengan sebab itu kita tidak boleh pegang kepada ideologi komunis, kerana mereka menolak agama dan dianya bercanggah dengan rukun negara kita dan kehidupan beragama yang dipegang oleh semua rakyat kita. Jadi, saudari, saya harap saudari sentiasa dapat mengingati hal-hal yang saya sebutkan ini, dan saya harap kemudahan yang kita sediakan ini akan membantu saudari untuk mendapat keselesaan yang lebih baik, dan dalam masa yang sama tidaklah menganggap bahawa latihan-latihan kita ini bolehlah kita anggap sebagai latihan-latihan yang penuh dengan keselesaan. Latihan mesti sentiasa lasak untuk membolehkan kita mempunyai kekuatan, ya, kerana dalam peperangan yang sebenar tak ada rehat, tak ada istirahat. Mungkin tak cukup tidur, mungkin tak cukup makan, ya, mungkin tak cukup rehat, ya, pakaian dan baju tak sempat dicuci dan dibasuh. Kita sentiasa kena waspada kerana musuh boleh menyerang bila-bila masa. Sebab itu kita kena ada latihan yang kental. Dan latihan itu untuk menyediakan minda dan hati kita, jiwa kita supaya tabah, supaya jadi orang-orang yang kuat. Dan percayalah, latihan-latihan yang saudari terima ini akan menjadikan saudari orang yang lebih hebat apabila saudari keluar menjadi pemimpin satu masa nanti. Kerana ini ialah asas-asas yang penting bagi seorang pemimpin. Mesti lasak. Kalau tak lasak, lembek, tak boleh jadi pemimpin. Jadi dengan itulah saya harap saudari akan dapat terus, ya, bersama-sama dengan pasukan Palapis dan menguatkan diri, melatih, membina kekuatan, stamina dan sebagainya. Jadi dengan kata-kata itu dan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan Wisma Lieutenant Adnan Saidi untuk pasukan Palapis Universiti Utara Malaysia. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.